Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang ya. Baiklah, hari ini Ustazah akan sambung lagi subjek pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadat di bawah tajuk Jumaat Penuh Berkat Siri 2 ya. Baiklah, murid-murid juga boleh merujuk buku teks halaman 121, 122 dan juga 123. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran kita. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah semoga pembelajaran hari ini lebih diberkati. Tanda tangan baca bersama Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Baiklah, murid dapat yang pertama menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menguraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat dengan tepat. Baiklah, adakah murid-murid masih ingat apakah pengertian solat Jumaat? Ya, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Bagus. Baik, seterusnya apakah hukum solat Jumaat ini? Ya, hukumnya fardu ain bagi setiap lelaki yang cukup syarat. Seterusnya, kita akan lihat apakah dia syarat wajib solat Jumaat. Ada 7 syarat wajib solat Jumaat, iaitu yang pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua, baligh. Tidak wajib bagi kanak-kanak. Yang ketiga, berakal. Tidak wajib bagi orang gila. Yang keempat, lelaki. Tidak wajib bagi perempuan. Kelima, bermukim, tidak wajib bagi orang yang musafir. Keenam, sihat tubuh badan, tidak wajib bagi orang yang sakit. Yang ketujuh, merdeka, tidak wajib bagi hamba. Ada 7 syarat wajib solat Jumaat ya. Mari kita lihat pula apakah syarat sah solat Jumaat. Baik, ada 7 syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid ya. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehinggalah selesai solat Jumaat. Maksudnya jika 39 orang pada solat tersebut dikira tidak sah. Kena cukupkan bilangan sekurang-kurangnya 40 orang. Seterusnya, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada suatu tempat. Contohnya dalam satu Korea, satu tempat ada 2 masjid. Jadi kita kena pilih satu sahaja. Solat Jumaat nak didirikan di masjid yang mana ya. Baik, seterusnya didirikan dalam waktu zuhur. Baik, tidak sah solat Jumaat didirikan waktu selain daripada waktu zuhur, waktu asar ke, waktu subuh ke, tidak sah ya. Baik, seterusnya belum didirikan solat Jumaat di Korea yang sama sebelumnya ya. Okey, seterusnya didahului dengan 2 khutbah. Jadi 2 khutbah itu merupakan syarat sah solat Jumaat. Siapa yang nak solat Jumaat, maksudnya kalau dia tak dengar khutbah tu dengan betul, tak dengar khutbah daripada awal, maka tak sahlah solat Jumaatnya. Dan yang terakhir, didirikan secara berjemaah. Jadi tidak sah jika solat Jumaat itu didirikan secara
berseorangan di rumah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula apakah amalan sunat pada hari Jumaat. Yang pertama, memotong kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Ketiga, mandi sunat hari Jumaat. Ketika mandi tersebut, kita niatkanlah, sahaja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Jika tak niat, tak dapatlah pahala mandi sunat tersebut. Keempat, memakai pakaian terbaik dan bersih. Kelima, memakai bau yang wangi-wangi, memakai wangi-wangian. Yang keenam, diam ketika mendengar khutbah. Baik, yang ketujuh, banyakkan berzikir, membaca Al-Quran dan berselawat. Kelapan, solat sunat tahiyatul masjid, iaitu solat sunat yang didirikan ketika memasuki masjid dan sebaik-baiknya sebelum duduk. Kesembilan, iktikaf di dalam masjid. Apa maksud iktikaf? Iktikaf bermaksud berhenti atau diam di dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu semata-mata niat beribadah kerana Allah Ta'ala. Yang terakhir, bersegera ke masjid apabila tiba waktu solat ataupun sebelum masuk waktu solat lagi. Dah sampai ke masjid. Baiklah. Apakah yang dimasukkan dengan amalan sunat ya murid-murid? Ya, amalan sunat maksudnya jika kita buat, kita akan dapat pahala lebih. Kalau tak buat amalan tersebut, tak dapatlah pahala. Ya, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Boleh? Baiklah. Seterusnya, kita lihat juga ada satu hadis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Besar ya pahala amalan sunat ini. Seterusnya, kita lihat pula perkara yang dilarang ketika khutbah. Maksudnya tidak patut dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama iaitu tidur semasa khatib sedang membaca khutbah. Yang kedua, bermain dan bergurau dengan rakan sebelah menyebelah, cuik kawan kiri, cuik kawan kanan, ya, tak sesuai. Seterusnya yang ketiga, bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah. Dan yang terakhir, perkara yang dilarang ialah bermain telefon, jawab panggilan, main game, kan? Sedangkan sewaktu kita mendengar khutbah, sepatutnya tinggalkanlah urusan dunia. Walaupun nak jawab panggilan, nanti dahulu sehingga selesai solat Jumaat. Boleh faham ni? Seterusnya, hikmah solat Jumaat. Apakah hikmah kelebihan solat Jumaat ini ya? Yang pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah yang dibaca. Keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar, yang sangat besar ya. Seterusnya, kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Berjemaah ni maksudnya beramai-ramai. Baik, seterusnya yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Jom uji minda. Jawab soalan berikut. Pertama, nyatakan pengertian solat Jumaat. Kedua, sebutkan syarat wajib solat Jumaat. Ketiga,
Nyatakan syarat sah solat Jumaat. Keempat, mengapakah orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat? Baiklah murid-murid, murid-murid boleh cuba menjawab secara lisan ya. Ustazah harapkan semua anak-anak dapat mencuba soalan ini. Tahniah bagi yang berjaya dan jika tidak berjaya, usaha lagi. Baiklah, sehingga itu dahulu, Ustazah harapkan semua anak-anak dapat memahami apakah erti solat Jumaat, apakah syarat wajib solat Jumaat, apakah syarat sah solat Jumaat, ya, dan segala yang berkaitan dengan solat Jumaat dengan jelas ya. Baiklah, semua kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.